Okey geng, hari ni kita akan tengok perbezaan impact range antara kilat, Shanda, Topshek dan Bossman ni. Kita akan tengok daripada segi specification, harga dan kuasa. Kita akan test semua. Jom tengok. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan tengok perbezaan antara empat impact range yang ada dekat depan saya ni. Semua impact range ni saya dah review dah dalam channel saya. Saya akan linkkan review individu dia di bawah Jadi kalau nak tengok nanti boleh tengok dekat sana. Jadi untuk review kali ni kita akan lawan empat-empat ni Jadi kita akan tengok perbezaan dia daripada spesifikasi, daripada harga dan daripada segi kuasa. Jadi kita akan test semua sama rata. Okey, untuk spesifikasi dia saya akan terangkan yang mana yang dah tested sahaja. Sebab apa? Dalam dia punya semua spesifikasi dia yang tertulis, kita tak boleh percaya biasalah barang-barang daripada China dia akan overclaim dan kadang-kadang tu memang outright tak betul langsung Benda ni memang kena ingat bila kita tengok dalam Shopee ke mana semua tu, bila kita tengok dia mempunyai 800 Nm untuk torque range nya, tapi bentuk dia macam ni saja. Jadi memang benda-benda macam tu tak boleh percaya langsung tak boleh percaya. Bab bateri pula, kalau kita tahu teknologi bateri, memang kita rasa macam was-was lah bila bateri yang produk daripada China ni dia claim boleh sampai 8000 Ah, 20000 Ah, dah macam power bank handphone dah speknya. Jadi semua tu memang tak boleh percaya. Saya dah test semua ni dan saya akan bagi tahu setiap satu punya spek yang betul punya. Kalau kita beli jenama-ternama macam DeWalt, Milwaukee, Europa Hilt, macam tu kita boleh percaya spek apa yang ditulis. Tapi untuk produk-produk yang China punya generic ni macam ni, memang tak boleh Untuk spesifikasi yang pertama RPM. Jadi RPM saya dah test semua dah, kecuali Bossman ni. Bossman ni baru tadi saya test, sebabkan masa buat review dia saya tak test dia punya RPM Jadi saya baru test tadi. Dia ada dua gear, high dengan low. Untuk gear low, Topshek menang dengan 1900, dan yang lain ni dalam lingkungan 1700 punya RPM Untuk high speed semuanya dalam lingkungan yang sama dalam 2000 lebih sikit RPM Untuk bateri dia, kapasiti tertinggi ada pada yang Shanda Saya dah test dah 2.5 hingga ke 2.7 Ah/hour. Yang lain semua memang tak jejak pun 2.5 Hanya kilat saja yang saya test hari tu dia boleh sampai 2.4, tapi itu pun dah memang maksimum. Topshek dan Bossman ni bila saya test dia hanya dapat dalam 2 Ah macam tu je. Kesemua impact range ni menggunakan brushless motor. Dia mempunyai setengah inci punya square head. 3 daripada ni ada hex bit suku inci, kecuali Bossman Bossman tak ada hex bit suku inci, jadi dia tak boleh masuk directly kalau kita nak pakai driver bit Dan semua ni dia datang package dengan satu bateri dan charger kecuali Shanda. Shanda dia datang dengan 2 bateri. So untuk Bossman ni masa saya beli dulu RM138, tapi sekarang ni harga dia dah naik, saya tengok RM155 dan dia datang dalam kotak biasa saja Package dia ada satu bateri, satu charger dalam kotak kertas. Topshek pun sama, dalam kotak kertas juga. Harga terkini dia ialah RM171.52 daripada Banggood untuk package satu bateri. Untuk kilat, harga dengan satu bateri ialah RM195 dan dia datang dengan hard case Berbeza dengan Shanda. Shanda dia datang dengan 2 bateri. Harga dia RM229 dan bersama dengan hard case. Jadi kalau nak ikutkan antara semua ni, pada saya Shanda yang lebih berbaloi Sebab apa? Dengan harga RM229 dia dapat hard case dan dia dapat 2 bateri. Okey, jom kita test pula dia punya kuasa Okey geng, so ini adalah test bed baru. Saya dah buat baru punya. Bolt dia ni saiz dia 24 lah.
So sebelum ni saiz dia 22. So satu benda saya nak bagi clear macam kalau katakanlah Bossman ni Bossman ni kalau kita tukar bateri dia, mungkin performance dia akan jadi lagi kuat ataupun lagi slow, kita tak sure. Tapi saya nak bagi tahu awal-awal, kita akan test dengan bateri yang didatangkan sekali dengan impact range tu. Jadi kita tak akan tukar-tukar bateri. Jadi macam mana performance dia bergantung pada bateri dia yang dia datang sekali. Okey, untuk test bed ni saya ada buat perubahan sikit. So ini kita dah setkan 240, 260, 280 dan 300. Saya tak sure boleh buka ke tak. Ini baru first time, nanti kita akan tengok. Jadi kita akan try dulu dengan Shanda. Okey, Shanda auto stop. Untuk test ni kita akan burst dalam 10 saat macam tu. Kalau tak boleh buka, baru kita buat short burst ataupun buat forward reverse. Okey, kita try dulu ni 10 saat. Okey, senang saja. Okey, okey. Boleh. Okey, sudah 10 saat. Sudah 10 saat, kita try forward reverse. Okey, lepas dah forward reverse baru boleh. Okey, kita test top shaft pula. Letakkan balik, reset. Okey, sekarang ni top shaft punya turn. Reverse satu stop. Dah set balik, reset. Kita try. 1, 2. Boleh. Boleh, susah sikit. Okey, dah 10 saat tak bergerak. Kita forward reverse. Okey, boleh tapi kena forward reverse dulu. Ni 300 pula. Okey, dah 10 saat. Kita try forward reverse. Okey, boleh juga. So forward reverse pun boleh, tapi kita dah tengok kuasa dia macam mana. Dia agak slow sikit. Okey, reset balik. Okey, dah reset balik. Kita test untuk kilat pula. KID 002. Okey, kita try balik macam tadi. Jom. Boleh. 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 Dan 300. Okey, ngam. Semuanya boleh dalam masa yang ditetapkan. Kilat. Lepas ni kita try Bossman pula. Reset. Okey, dah reset. So sekarang ni kita pakai Bossman pula. Bossman PIW 919. Kita test balik macam tadi. Alright, 10 saat. Tak ada masalah. Okey. Okey, 300 Okey, boleh semua. Alright. Okey, so kali ni kita dah up lagi. Yang ni dah jadi 350, 375 dan 400. Saya tak tahu boleh ke tak. Kita try dulu dengan Shanda. Sama juga, kita akan buat 10 saat. Dan kalau tak boleh 10 saat tu, kita akan forward reverse dan tengok kalau boleh buka ke tak. Alright, 10 saat. Okey, 10 saat. Okey, boleh.
Okey, dia dah nak gerak tapi dah 10 saat. Jadi kita try forward reverse. Okey, so boleh lepas forward reverse. Kita try lagi satu ni. 400 400. Hampir-hampir bergerak Kita try forward reverse. Okey, so nampak gayanya dah tak boleh yang ni. So Shanda dah tak boleh buka dah. 400. Dia dah give up Okey, kita reset. Okey, so dah reset balik. So kita try dengan top shack pula auto reverse 3.5 10 saat. Okey, hampir-hampir dia nampak macam nak bergerak dah. Okey, kita forward reverse. Okey, hampir-hampir habis masa tapi dia boleh juga. Kita try 375. Okey, tak bergerak juga Okey, so yang ni dah kira gagal lah, tak boleh lah. So yang ni dah tak boleh. So 350, 375, 400 pula 400 10 saat. Dah boleh. Reverse. Okey, pun tak boleh So top shack dia boleh maksimum limit dia yang dia boleh buka ialah 350 Newton meter. Impressive juga impressive juga, memang quite impressive. 300 lebih punya Newton meter untuk impact range ni Okey, reset. Okey, dah reset dah. So sekarang ni silat KID 002 punya turn. Kita try buka 350, 375, 400 Jom 10 saat. Boleh. Okey, dah 10 saat. Kita forward reverse. Okay, boleh. 400 400. So, kita try 400. 10 saat. Okey, sudah 10 saat. Forward reverse. Okey, so boleh dia nampak dah bergerak, dia bergerak tapi dia tak betul-betul turn Jadi bila tunggu sikit tu baru dia turn. So kita boleh cakap lah limit dia memang 400 lah.
untuk kilat ni So kilat kita dah dapat dia punya limit dia. Jom reset, kita tengok Bossman pula. Okay, Bossman punya turn. Reverse auto stop. Try 350 10 saat. Okay, boleh. Boleh Okay, Bossman boleh sampai 400 Nm pun dia boleh. Okay gang, so tadi kita dah test dah kuasa dia semua Kalau untuk Top Shack dia punya capability dia cap dekat 375. Jadi bila dalam 280, 300, 350 macam tu, dia kalau kita test tadi dia akan yellow So yellow tu maknanya dia lebih daripada 10 saat untuk membuka nut tu. So dia perlukan tenaga lebih sikit Lepas tu kita tengok yang Shanda punya pula. Yang Shanda ni dia 300 dia yellow tapi bila 350 dia boleh berupaya untuk buka dalam masa 10 saat tu Kemudian 375 dia dah yellow balik dan 400 tak boleh buka langsung. Dia dah start macam nak bergerak, tapi bila kita dah bagi masa macam tu, kita akan anggap dia sebagai tak berupaya untuk buka 400 lah. Kilat pula masa round 1 tu semuanya hijau So bila dah naik ke 350 Nm, dia masih lagi hijau. Tapi bila 375 dan 400 tu, 375 tu yellow, 400 tu dah borderline red So dia hampir-hampir tak boleh buka langsung yang 400 tu. Jadi limit dia kita dah nampak dah kat situ. Limit dia dekat 400. Untuk Bossman Bossman nampak gayanya dia glide through semua je. So maknanya semuanya dia boleh buka sampai ke 400. Dan kita boleh nilai sendirilah betapa pantasnya dia buka So yang ni ada contradiction sikit sebab ini adalah versi kedua yang saya buat testing ni. Sebab sebelum ni saya punya test bed saya menggunakan nut 22 nut dan bolt tu sampai dah jahanam. Masa testing tu Bossman dia tak berupaya untuk buka lebih daripada 250 masa tu. Dan saya suspect sebab kenapa? Bateri dia drain cepat Mungkin itu adalah kekuatan dia dan itulah juga dia punya kelemahan Dia tarik power kuat daripada bateri sampaikan bateri dia tak mampu untuk membekalkan kuasa yang secukupnya untuk Bossman hijau ni. Jadi kalau katakanlah pros dia ialah murah, tapi cons dia adalah bekalan kuasa dia Kita kemungkinan besar memang kena beli bateri yang lebih berkualiti untuk Bossman ni kalau kita nakkan dia punya performance semaksimum mungkin. Okey, perlu diingatkan semua ni dah melangkaui daripada kuasa apa yang diperlukan untuk membuka nut tayar kereta. Jadi itu adalah salah satu risiko kalau kita pakai macam katakanlah Bossman ni kalau dalam yang kita test ni, Bossman ni paling kuat. Jadi jangan kita ketatkan terlampau sangat menggunakan Bossman ni. Kita ketat buka, memang dah terbukti dah daripada saya punya test bed, semua dia punya nut dan bolt dia semua dah jahanam Jadi yang ni adalah test bed baru yang kita test ni. Jadi menggunakan nut yang lebih besar. Okey, jadi anda boleh menilai sendiri antara semua yang kita test ni, yang mana satu sesuai untuk anda dan boleh membantu anda membuat kerja-kerja dengan lebih senang. So lepas ni kilat dah hantar dah pada saya, impact wrench lagi satu Jadi dia dah hantar impact wrench yang rated 600 Nm. Jadi kalau anda perlukan yang lebih berkuasa, ini mungkin jawapannya. Dia baru saja release dalam website dia. Jadi yang ni pun link dia saya akan letak dekat bawah. Anda boleh check it out sebelum saya buat review penuh benda ni. Pihak Akaido pun ada kontak saya, mengatakan yang dia punya impact wrench baru akan keluar tak lama lagi Jadi yang tu pun mereka hantar kepada saya untuk saya review dan saya akan bagi kupasan yang lengkap untuk anda semua. Jadi jangan lupa follow FB saya Hito DIY, subscribe channel saya di YouTube. Kita jumpa lain kali. Okay, bye.